Selamat sejahtera, nama saya Renisha. Hari ini saya akan membentangkan tentang makanan tradisional masyarakat Chetty. Masyarakat Chetty sangat terkenal di Melaka. Masyarakat Chetty mempunyai juada dan makanan unik. Dan masakan mereka banyak dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat sekeliling. Masyarakat Chetty juga mempunyai makanan tradisi turun-temurun yang merupakan milik asing serta kebanggaan masyarakat. Makanan masyarakat ini ialah idli dan dosai. Selain itu, walaupun hanya dihidangkan pada hari kebesaran agama dan hari-hari perayaan mereka, terdapat kedai-kedai India atau kedai-kedai India Muslim menjual makanan masyarakat Chetty seperti idli dan dosai untuk dirasai oleh semua kaum dan agama. Zaman dulu, makanan tradisional masyarakat Chetty ialah nasi lemak kukus berlauk piding. Ialah disediakan kira-kira 3 hari sebelum menjelangnya perayaan kerana ialah disiapkan dengan penuh teliti. Mereka menyediakan makanan ini untuk roh nenek moyang dan saudara mara mereka yang telah meninggal dunia. Kini, makanan tradisi ini dihidangkan pada hari-hari kebesaran agama dan hari-hari perayaan mereka supaya masyarakat Chetty membuka perniagaan makanan tradisi Chetty supaya makanan tradisi ini tidak terancam dapat diwarisi oleh masyarakat sendiri. Berdua ini ialah makanan tradisional masyarakat Chetty, iaitu idli dan dosai. Selamat sejahtera, nama saya Luwanya. Hari ini saya nak membentangkan tentang pakaian tradisi masyarakat Chetty. Pakaian tradisi masyarakat Chetty bagi lelaki sejak zaman nenek moyang dipanggil baju cekak musang. Kaum lelaki biasanya memakai baju labuh dengan kain pelikat dan berkasut capal. Baju labuh tersebut berkolak cekak dan berbutang 5. Baju tersebut mempunyai 3 poket iaitu di bahagian atas belah kiri dan bahagian bawah belah kanan dan kiri. Pada zaman dahulu, kaum lelaki juga memakai kopiah atau talapa di kepala. Mereka biasanya memakai talapa dan kopiah semasa keluar bertani di bawah cahaya matahari yang terik. Ada cara tertentu untuk mengikat talapa tersebut menghasilkan satu bentuk tajam iaitu 3 segi di bahagian dahi. Manakala bagi kaum wanita masyarakat Chetty, pakaian tradisi mereka adalah baju kebaya labuh atau kebaya pendek yang dipakai dengan kain batik dan berkasut manik serta dikenakan dengan kerongsan dan rantai manik. Pada asalnya, sarung batik yang dipakai bercorak bunga-bungaan. Kebaya yang dipakai juga mempunyai banyak tenunan dan bermotifkan bunga-bunga. Ini adalah contoh kain batik atau sarung batik yang dipakai oleh masyarakat Chetty wanita. Ini adalah kain yang berwarna putih yang dipakai oleh masyarakat kaum lelaki Chetty. Terima kasih. Bangunan atau seni bina Muzium Chetty. Muzium ini adalah mengenai masyarakat minoriti Chetty yang terdapat di Malaysia dan Singapura. Golongan Chetty sebelum ini berkeinginan untuk membina sebuah muzium, tetapi ditekan oleh krisis kewangan Asia 1997. Lawatan pada Jun 2000 oleh Tan Sri Datuk Seri Haji Muhammad Ali Rustam, iaitu Ketua Menteri Melaka ketika itu, memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk menubuhkan muzium ini. Pembinaan muzium ini dibiayai oleh Kerajaan Negeri Melaka dan siap pada September 2002. Ia dibina oleh Perbanan Muzium Melaka iaitu dikenali sebagai Perzim. Muzium ini dibuka pada 5 Ogos 2003 untuk memperkenalkan budaya masyarakat Chetty. Muzium ini juga telah ditempatkan di rumah Chetty tradisional yang telah diubah suai oleh Perzim. Muzium ini mempamerkan semua maklumat mengenai masyarakat Chetty. Ia menempatkan koleksi artifak dan arsip kehidupan seharian orang Chetty bermula dari sejarah, kuil, pakaian, pemegang amanah, makanan, budaya, urusan agama dan lain-lain yang berkaitan dengan suku kaum Chetty. Alai muzium untuk masyarakat Chetty adalah dikenali sebagai atau dinamakan sebagai
gendang. Gendang ialah salah satu alat muzik tradisional yang sering digunakan oleh kaum Chetty dalam majlis-majlis keramaian atau perayaan. Pukulan gendang yang kuat kedengaran dapat memeriahkan lagi suasana sesuatu majlis. Gendang diperbuat daripada kulit kambing. Gendang ini dipukul bukan dengan tapak tangan, tetapi digunakan dengan menggunakan dua batang kayu mengikut rentak selalunya secara berkumpulan. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Puja Murugan. Tajuk saya hari ini ialah permainan tradisional kaum Chetty. Permainan tradisional ialah permainan yang dimainkan oleh masyarakat tersebut dari dulu lagi. Matlamat utama adalah permainan tentunya tidak lari daripada hiburan dan kegembiraan. Kaum Chetty Melaka ini banyak menyerap kebudayaan Melayu kerana budaya mereka lebih menampakkan bahawa mereka mengamalkan cara hidup Melayu terutama dalam aspek berpakaian dan amalan permainan tradisional. Masyarakat kaum Chetty juga ada permainan tradisional seperti pukul belanga, teng-teng, ketuk ketak, gala panjang dan congkak. Masyarakat ini amat mahir bermain permainan tradisional yang tersebutnya. Namun, permainan congkak merupakan permainan yang menjadi kegemaran ini kerana dalam setiap rumah kayu congkak merupakan aksesori wajib. Permainan juga akan dimainkan setiap kali ada keramaian di kuil. Selain mahir bermain permainan tradisional, golongan wanita Chetty ini suka tarian Melayu yakni joget rongit dan joget lambak. Ini adalah contoh congkak yang disediakan oleh saya di rumah. Salam sejahtera, nama saya Avinash. Saya akan membentangkan tentang seni pertahanan diri di kalangan masyarakat Chetty. Yang terkenal di kalangan masyarakat Chetty adalah silembem. Silembem adalah sejenis mempertahankan diri yang ulung dan ulang bagi masyarakat Chetty. Silembem diperbuat daripada kayu yang keras. Silembem telah wujud sejak 5,000 tahun dahulu. Silembem ini adalah yang terkenal untuk kaum India. Kaum India akan menggunakan silembem kayu ini untuk satu teknik untuk menjaga pertahankan diri. Itu saja. Terima kasih. Hai, nama saya Kishan Raj. Hari ini saya nak present tentang kraft tangan kaum Chetty. Chetty memiliki keunikan dan keistimewaan yang tersendiri dalam penghasilan kraft tangan seperti etnik lain yang terdapat di negara kita. Hasil kraft tangan ini bergantung sepenuhnya kepada pengukir atau pembuat kraft tangan tersebut. Menurut Supaya Pillai Kandasamy Pillai, yang dalam lingkupan berusia 50-an, sudah 10 tahun dia menghasilkan kraft tangan masyarakat Chetty. Antara kraft tangan yang menarik minat orang ramai adalah topi kasut manik dan ukiran kayu. Kasut juga turut diberi perhatian oleh golongan wanita Chetty sama seperti golongan nyonya. Kasut manik dihasilkan mengikut kehendak si pemakai. Manik disulam indah dan mengikut gaya yang diminati. Pembuatan kasut manik ini mengambil masa beberapa minggu maupun bulan bergantung kepada reka bentuk kasut berkenaan. Kasut nyonya itu macam ini, dekat-dekat macam ini. Ada desain-desain ke belakang, ke atas, desain berbunga dan nampak berwarna-warni. Okey. Untuk simbol kaum Chetty. Kaum Chetty menggunakan simbol daun mangga sebagai keagamaan masyarakat Chetty. Susunan daun mangga yang rapat dalam jumlah ganjil menjadi simbol utama untuk mengenali rumah masyarakat Chetty Melaka. Ya, sama dengan daun mangga digunakan orang India di pintu rumah, tetapi susunan tidak sama. Malah dikatakan prosesnya juga ada sedikit berbeza. Daun mangga macam ini.
So Diapa akan buat macam susunan macam ni lah. Macam straight mengikut jumlah ganjil. So itu saja, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Akmal Syarif Muhammad Yatim. Saya akan terangkan tentang agama untuk kaum Ceti. Inilah bahan untuk saya. Ini adalah kuil kaum Ceti. Saya akan terangkan kaum Ceti. Masyarakat India Ceti ini menganut agama Hindu. Mereka adalah penganut agama yang setia serta berpegang kepada ajaran dan pantang larang. Contoh yang pantang larang yang senang tu kita ingat adalah sekiranya mereka mengadakan rumah terbuka dan mereka memasakkan untuk tetamu mereka. Mereka tidak boleh memakan makanan itu kerana dianggap mereka tidak menghormati orang yang telah mati. Seterusnya iaitu hari Pogol, iaitu hari kesyukuran mereka sebagai hari mengingati nenek dan moyang mereka yang telah tiada. Okay, seterusnya untuk perayaan sambutan yang anggap hari kegembiraan, iaitu hari Paru atau Bogi, iaitu bermulanya hari kegembiraan, dianggap sebagai tanda kemenangan mereka. Okay. Seterusnya saya akan tentang kaum Ceti ini bermula di Pening. Ni saya katakan bermulanya kaum Ceti. Pening adalah sebuah pelabuhan yang penting bagi British, iaitu Kapten Francis Light yang membuat perdagangan di Pening. Dalam kumpulan tersebut terdapatnya kaum Ceti juga yang datang ke Pening sebagai pedagang. Permulaan ini membawa kepada pekerja-pekerja dari India untuk datang ke Malaysia untuk bekerja dengan British. Pedagang India mula tertarik pada pelabuhan Pening pada masa itu, dan ini menyebabkan agama Ceti tersebar luas di Malaysia pada masa itu. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nishan. Saya ingin menerangkan tentang perayaan masyarakat Ceti. Masyarakat Ceti sememangnya berpegang kuat kepada agama dan tradisi sejak turun-temurun. Seperti mana kaum India menyambut Pongal, masyarakat Ceti juga menyambut perayaan tersebut secara besar-besaran pada setiap tahun sebagai tanda kesyukuran. Perayaan Pongal bermula dengan hari Bogi yang dilangsung di waktu malam pada hari terakhir bulan Margeli dalam kalender India, iaitu 13 Januari, sehari sebelum Thai Pongal. Bagi masyarakat India, mereka menyambut Bogi dengan membuang dan membakar barang-barang lama atau tidak diguna lagi. Kepercayaan ini adalah bagi menyingkirkan ansir-ansir buruk. Mereka juga akan memberi penghormatan kepada dewa-dewa sebagai tanda kesyukuran. Sebaliknya, kaum Ceti menyambut Bogi dengan memberi penghormatan kepada nenek moyang atau ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Itulah pembezaran masyarakat Ceti dengan India yang menyambut perayaan ini. Susu Pongal dimasak di dalam periuk belagang sehingga melimpah keluar. Ini menandakan masyarakat Ceti akan melimpah dengan gembira, kemakmuran dan kekayaan. Selepas ini, beras akan dicampur ke dalam susu tersebut dan kemudian digaul bersama minyak sapi, gula merah, buah ganus dan krismis. Nasi Pongal yang telah siap akan dihidangkan di atas daun pisang sebelum disembahkan kepada tuan, dan kemudian barulah diagihkan kepada masyarakat. Matu Pongal pula iaitu 15 Januari. Perkataan Matu bahasa Tamil bermaksud lembu. Pada zaman dahulu, nenek moyang menyambut hari tersebut sebagai tanda berterima kasih kepada lembu jantan yang banyak berjasa dan membantu para petani membaja sawah padi. Kini perayaan ini masih lagi diteruskan oleh masyarakat Ceti sekarang. Lembu jantan akan dimandikan, dibersihkan dan dihias. Kemudian nasi Pongal serta buah-buahan yang disuap kepada lembu tersebut di kuil Sivan. Selepas upacara tersebut, lembu jantan itu akan dibawa mengelilingi kampung dan akan diberikan makanan lagi di setiap kuil, iaitu sebaliknya menghidangkan masakan mereka kepada jejaka muda. Mereka akan mempersembahkan nasi Pongal yang dimasak kepada tuan dan kemudian diagihkan kepada masyarakat Ceti yang lain. Terima kasih. Thai Pongal ialah hari kedua dalam perayaan ini. Thai Pongal disambut pada hari pertama bulan Thai dalam kalender India, iaitu pada 14 Januari setiap tahun. Pada sebelah pagi,
semua masyarakat Chetty akan berkumpul di kuil Siwen untuk melangsungkan upacara memasak nasi Ponggel iaitu nasi susu. Ini adalah salah satu peluang bagi semua masyarakat Chetty untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Biasanya tebu akan diikat di luar pintu. Nasi susu dimasak mengikut cara zaman dahulu iaitu dengan menggunakan api dari kayu yang dibakar dan batu bata sebagai dapurnya. Kani Ponggel dilangsung pada hari keempat iaitu pada 16 Januari setiap tahun. Dengan perkataan Kani bahasa Tamil yang bermaksud anak dara atau gadis yang belum berkahwin, sudah tentulah hari terakhir perayaan Ponggel disambut oleh gadis-gadis atau anak dara Chetty. Pada zaman nenek moyang, gadis Chetty yang belum berkahwin dilarang atau digalakkan untuk keluar dari rumah. Pada hari Kani Ponggel lah mereka berpeluang untuk keluar memasak nasi Ponggel dan mengidam masakan tersebut kepada lelaki muda. Mereka akan berpakaian kebaya atau sari. Ini adalah peluang bagi lelaki muda untuk memilih bakal isterinya. Namun kini gadis Chetty masih meraihkan perayaan ini bukanlah untuk mencari bakal suami, tetapi hanya untuk meneruskan tradisi nenek moyang supaya tradisi ini dapat